ini dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan inayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepas tak ada. Tidak hadir bulan ini insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, kita terus kepada tajuk kita, iaitu sambungan daripada surah Al-Ma'arij juzuk 29, sambungan surah Al-Ma'arij, iaitu selepas surah Al-Haqqah, sebelum surah Nuh, juzuk 29 insya-Allah. Bermula ayat 19 hingga ayat 35 insya-Allah. Kita baca dulu tuan-tuan bersama. Kita dah hafal, kita sambung untuk mulut ya. Kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. Ayat ini dia mengisahkan kepada kita tentang kejadian kita pada ayat lain, pada tanah. Ini tentang pengen kita. Tuhan nak salahkan pengen kita. Pengen manusia yang Allah jadikan. Macam mana pengen kita? Secara kata-kata lah, pada kita lah, kita secara individu, secara kita, kalau Allah yang bahagian ataupun jenis manusia. Dan dalam pada Allah Subhanahu wa taala memberitahu pengen kita, pengen ni pengen tak molek ni. Bukan pengen molek, pengen tak molek. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata dah pengen tak molek ni, macam mana nak mengubatinya? Macam mana nak mengubatinya? Macam mana nak menangani pengen itu supaya kita stabil, menjadi insan kamil, insan yang betul-betul pada derajat atau peringkat kehambaan yang tinggi. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dulu PN kita. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala pun memberitahu pengecualiannya pada manusia ni, rata-rata macam ni, kecuali yang bersifat begini, maka kedudukannya akan tinggi daripada dia menjadi ahsan takwin, boleh juga dia menjadi asfala safilin. Dalam pada ahsan takwin, pada
bentuk atau kejadian paling cantik kan, sudut kita, sudut kejadian kita, sudut angle kita pun boleh jadi paling terserut sekali. Itu je lah kaedah dia kan. Jadi pada malam ni insya-Allah tuan, dia ada kalau nak pergi tingkat tinggi tingkat tinggi daripada ayat 20 ayat 19 ni sampai ayat 35, obat bagi fa'il itu disebutkan di sini dia ada 8 semua tuan-tuan. 8 dia ada 8. Baik, kita pergi pada ayat pertama yang menyatakan fa'il kita. Contoh mafhum kan? Ada fa'il kan? Fa'il. Ada yang tak boleh apa kan? Fa'il kan? Fa'il biasa kan? Fa'il kan? Okey, baik. Allah kata innal insan, sesungguhnya manusia, ini hakikat manusia ni. Itulah maksudnya. Khuliqa, dicipta dia ni keadaan dia macam mana? Halu'a. Okey, la'lu'a itu bukan bahasa Arab. La'lu'a itu bahasa Melayu kan? Halu', innal insana khuliqa halu'a. Itu halu' ni hala'a. Kata hala'a. Halu'a ni dalam keadaan dia ni sentiasa keluh kesah. Keluh kesah. Halu'. Sebab tak kena, boleh juga. Sebab tak kena. Boleh juga. Macam tu terjemah dia. Sebab dia ada riwayat ni. Halu' ni macam mana? Halu' ayat 19. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu lah halu' ni macam mana? Iza. 2 kali iza. Pada keadaan yang berbeza, 2. Iaitu apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa kesenangan. Macam ni pelanggan halu' ni. Bukan haluk nak lain. Lain kan? Jangan. Itu bahasa kita. Ini masalah. Ujar kita kaji baliklah. Jadi idza rastahu syarru jazu'a. Idza rastahu syarru jazu'a. Idza wasabathu an-nukbah ataupun musibah, apabila dia ditimpa kesusahan. Syarru ni kesusahan. Dalam apa jenis kesusahan lah. Yang penting susah. Bila dia ditimpa susah, jazu'a, jazu', dia akan jadi panik. Mula susah gitu. Dia tak boleh kata nak, boleh nak kena apa lagi. Itu jazu'a. Maksudnya sampai daripada peringkat rendah mau peringkat paling tinggi. Jazu'a. Terkejut lepas tu boleh juga jazu'a. Jaza'a, ngeluh, besar, panik. Itu semua tu masuk dalam makna dia. Bila dia ditimpa kesusahan, maka dia ngeluh. Rata-rata dia begitu. Itu keadaan haluh ketika ditimpa kesusahan manusia ni. Bila pula dia idza massahul khair. Apabila dia didapat kesenangan. Kesenangan itu banyaklah. Yang penting kesenangan itu menimbulkan kegembiraan, suka hati dia. Maka dia jadi macam mana? Manuk pula. Asal daripada perkataan surah Al-Mulk. Tuan-tuan kata surah Al-Mulk ni, nama selain daripada Al-Mulk surah apa tu? Surah Mani' kan? Mani', Manuk ni macam mana? Apabila manusia ni dia memperolehi kesenangan, Allah uji dia dengan kesenangan, maka dia jadi manuk. Daripada jazu' jadi manuk. Manuk ni maksud dia jadi ikut. Apabila
dah ada lagi kebaikan kawan kerja dia habis, maknanya dia haluan. Jadi dua keadaan ni, bila dijumpa kesusahan, mengeluh, panik. Bila dia dijumpa kesenangan, dia menjadi dia bogoh untuk dia je, fikir untuk dia je. Maka definisi ini dipanggil halu. Enggak. Sebenarnya saya himpun di sini, manusia ni Allah jadikan dia ada 8 PM. Ini satu-satunya 7 lagi. Saya sebut secara satu-satu je depan. Tahu kan? Kita boleh faham tak? Sebab kita bukan orang berian, kita manusia kan. Kita boleh faham kita pun dah lama hidup kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata illal musalli. Allah. Jadi nak menangani, nak hindar daripada perangai haluk ni orang solat ni. Al-musalli ni orang yang bersolat, orang yang menjaga solat ni. Maka dia kata illal ladzina shalla, illal musalli, orang yang berpegang dengan solat. Dia insya-Allah kata terhakis PM pada dia, daripada kita manusia. Jagalah solat kan. Itu dia. Lepas tu tuan-tuan boleh mula bila sampai 8 daripada ayat 23 tu. Obat yang pertama, dos pertama, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mana orang dia bersolat dah. Lepas tu atas solat dia tu tadi daimun, sentiasa jaga, daiman abada kan. Daiman abada, daiman. Bukan daiman ni. Daiman ni dia satu mata. Daiman. Kalau daiman sentiasa, konsisten. Istiqamah pun dia luar. Tapi daiman ni lagi. Lagi lama. Maknanya sampai selama hidup dia lah. Pada dia ataupun Allah bagi petunjuk kepada dia kesedaran, apa dia pegang akan kesedaran tu hatta hatta ya'tiyakan yakin. Yakin mana mau. Ya, betul. Okey, kita baca lagi sebab saya nak habis ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Yang kedua, dos yang kedua iaitu mereka yang mana pada harta-harta mereka itu mereka tidak manuk, yang tidak tertentu, haqqun ma'lum, hak yang dia tahu. Ni harta aku ni, okey aku punya soalan dia sampai esok ni. Pertama sekali yang wajibnya dia kena keluarkan zakat lah. Haqqun ma'lum, maklum ni maklum. Kita tahu maklum hak yang dia maklum bahawa dia kena keluarkan daripada sebahagian harta dia lah. Dia ikut Islam tu. Dan selain daripada itu, dia mengeluarkanlah zakat, sedekah dan sumbangan lain pokok itu pada dia diri lah. Bila itu sendiri obat tu dia menafikan apa dia sifat manu'. Idza massahul khairu manu'. Maka hakku maklum, kita kena tahu hak maklum. Untuk siapa hak maklum tu? Untuk siapa? Lis-sa'ili, untuk yang pergi meminta dengan dia. Itu mahrum ni orang yang tidak dapat hak. Dia ada hak tetapi hak dia dinafikan. Pun orang ini hamba Allah ni dia betul lah dia tak apa beda. Ini bahagia Allah terima. Itu. Jadi kalau dia bersifat begitu, maka dia tak dinamakan halal di sisi Allah. Kan? Itu. Atas kemampuan masing-masing. Bukan ini dari pilihan yang tak ada lah. Tak ada, bukan. Lepas tu, dosa yang ketiga teman. Walladzina yusaddiquna bi yaumiddin. Orang yang mana membenarkan hari balasan. Dia membenarkan, percaya, maksudnya dia percaya. Hari balasan. Okey, percaya ada hari balasan, tapi tidak lalu ada macam tak percaya hari balasan. Itu. Bukan untuk orang lain pun kita ni. Kalau kita percaya ada hari balasan, maka kita tidak bersifat halal kan. Balasan yang di sana, kalau kita ditimpa musibah, kita bersabar, dapat pahala. Kalau kita ditimpa dibagi anugerahkan kebaikan, maka kita bersyukur. Maka di situ ternafi sifat halal. Maknanya kekunci dia kena ada minding dia tu kena ada akhirat.
Bukan kalau setakat dunia memang macam tu. Kalau dia fikir dunia je, tak fikir, tak ingat dia fikir akhirat. Kafir lah, dia jadi halal. Sebab apa? Sebab dia dunia, kalau dia tak dapat orang lain tak dapat apa, dia mengeluh aku dah, Tuhan tak sayang aku dah cakap apa aku. Itu dia. Patut dos yang ke walladzina hum min azabi rabbihim musyrikun. Dos yang keempat. Dan mereka-mereka ni yang mana daripada azab Tuhan mereka ini, mereka sangat takut. Sangat takut. Musyrikun ni sangat takut. Sudah dikhabarkan tinggal solat, tak mengajar solat, sangat takut. Apabila melakukan daripada sabda Rasulullah atau dikhabarkan dalam Al-Quran, mereka sangat takut. Khauf, musyrik ni sangat takut. Takut sehingga getar. Sehingga macam mana? Kalau terlintas saja dalam hati nak buat benda yang terlarang tu, sama jadi Allah. Jika Allah macam ni, ingat macam tu. Itu musyrik dia panggil. Terlintas tu. Tak boleh macam ni. Macam ni pun akan ternafikan pahala. Sebab apabila kita ditipu musibah, ditipu kesusah, kita tengok orang yang baik, kita dapat benda baik. Mudah kita ada rasa rezeki ke apa semua, tu kita akan terlintas. Jadi apabila kita letak mindset kita khairat semua daripada Allah, dia semua, maka tak jadi halau. Baik. Sebab apa? Sebab dia menyatakan ataupun memahami serta dengan memahami dengan secara mendalam. Dia kata apa? Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka ni, mereka orang yang tadi yang disebut tadi tu, azab Tuhan mereka ini ghairu ma'mun, tidak aman. Tak selamat kita. Tak selamat. Tak selamat. Tak selamat. Itu kalau kata apa buat ada dulu, kita taubatlah. Ini satu kaedah yang mematikan teman. Yang boleh memusnahkan diri kita. Ada boleh kata kan. Tak apalah kita. Kalau kita buat tak apa, taubat. Kalau tak apa kita buat, kita taubatlah. Itu dia panggil bukan takut dengan azab Allah. Ini yang dimasuki dengan azab rabbihim ghairu ma'mun, maknanya tidak aman, tak selamat kita daripada azab apabila kita melakukan apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu siapa dia buat macam ni. Betul. Kerana kita tak mau kita buat bagaimana, lepas tu kita taubatlah. Segala Nabi Yusuf alaihi salam. Apa dah? Wa nahnu usbatun inna Allah kata pula ayat. Wa nahnu wa'alquhu fi ghayabil tajub. Uqtulu Yusuf wa awitruhu ardan yahru lakum wajha abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Uqtulu Yusuf. Kita bunuh Yusuf. Kalau bunuh pula syahrin. Uqtulu Yusuf awitruhu, atau campak dia jauh-jauh supaya dia tak kembali lagi kepada ayah kita sayang kat dia apa. Uqtulu Yusuf awitruhu ardan yahru lakum wajha abikum wa takunu, dan kamu jadilah lepas tu orang baik. Boleh tak jadi. Tuhan tak kira sebab atas arahan larang ni, bukan buat dulu baru taubat. Atas arahan larang ni, larangan ni, dia on the spot terus, jangan buat, bukan buat lalu taubat, tak. Mafhum daripada perintah larang ni terus kat. Seperti mana sahabat ada dalam kisah, bila mendengar mana-mana larangan minum arak, turun confirm lah ayat sekarang mutlak, anak diharamkan nak minum, tak puas dengar lagi, tak ada. Itu begitu juga kaum muslimat wanita bila mendengar ayat tentang hijab, terus dengar, tinggal tak sampai balik rumah lagi, terus berselindung lagi semua. Begitu kan proses dia. Maka
Bila duduk dalam keadaan begitu, kita berada pada yang kita tak ada, yang halus. Okey. Dan seterusnya ayat 29 yang yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, dia berjaga maluan dia daripada melakukan benda-benda yang telah maksudnya berzinahlah, itu dia. Illa ala azwajihim, kecuali pada pasangan dia yang halal lah, isteri dia. Cuma di sini illa ala azwajihim, dia tak kata illa ala zaujatihim, illa ala azwajihim, kecuali ke atas isteri-isteri mereka. Maknanya mafhum itu ramai lah sekalian. Tak apalah kan, seorang itu tak apalah. Kalau lebih itu pula kalau pada tuan saya pun illa, sebab sini ayat ni jangan dia tahu tentang pasangan ni mesti kata jamak. Saya pun ya Allah kan. Jadi kalau tuan-tuan nak cuba, tuan buat sendiri lah. Kalau jadi saya akan tunggulah tuan-tuan tanya macam mana kan. Saya pun pernah belajar. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka, iaitu isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun hamba-hamba sahaja mereka yang mereka dapat melalui perang ataupun mereka beli. Kaedah ni tak ada lagi zaman ni. Akan datang baru terbuka kita tak hamba. Boleh. Tapi anak yang dilahirkan tu status dia tak sama, dia panggil walad. Banyak berlaku pada zaman-zaman kekhalifahan dahulu. Sehingga zaman khalifah Utsmaniyah pun ada itu dia. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka demikian itu dia mendatangi dengan cara yang betul, maka perbuatan mereka itu atau mereka itu tidak dikutuk. Tidak dikutuklah. Mana tak apa. Ada proses, ada cara dia. Bukan dengan cara mendatangi pasangan yang mana tidak dihalalkan. Itu dia. Maka Allah Subhanahu wa taala kata lagi, "Faman tarawwa adzal." Kalau siapa dia mencari selain daripada itu, maknanya mencari pasangan dia selain daripada apa yang disebut tadi. Maksudnya pasangan secara halal untuk kahwin ataupun selain daripada mendapat wanita itu sebagai seorang hamba, status dia selain daripada kedua itu, maka apabila dia mendatangi wanita, dia cara dia mendatangi itu adalah cara yang tidak halal lagi. Kan? Maka untuk hamba kata faulaika, maka mereka itu humul adun, mereka itu adalah Allah yang ataupun hamba-hamba yang dikira melampau. Termasuklah tuan-tuan, dia panggil apa nama? Dia panggil adat sirriyah. Adat sirriyah ni kata apa dia lah? Yalah, tengok benda-benda yang tak betul lah. Tengok benda-benda yang tak betul. Tengok benda-benda kelucahan. Adat sirriyah ni maknanya kebiasaan rahsia sendirian. Itu pun dia adun. Ataupun dalam bahasa lebih tepat lagi, apa dia panggil nakihul yad. Dalam kitab fiqh dia panggil nakihul yad, orang yang berkahwin dengan tangan dia. Kahwin dengan tangan. Itu pun termasuk dalam ulaika humul al-adun. Sebab kaedah dia kalau dia tidak mampu, maka Nabi nasihat tak mampu untuk kahwin, maka Nabi nasihatkan berpuasa lah. Berpuasa lah. Kan? Apabila yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa. Maka pada siapa dia tak mampu untuk menikah, maka alaihi bis-shaum, adalah dia berpuasa. Kerana berpuasa itu baginya adalah kebiasaan. Dia punya keinginan hawa tu akan apa nama? Akan betul lah. Tapi jangan risau tuan-tuan. Ujian macam tu bagi kaum lelaki ke siapa ke, dia apabila dia nak kahwin tuan-tuan, dia cakap betul-betul tu memang tak sabar mula tu dia puasa, tak lama sekejap Tuhan akan bagi jalan keluar daripada permasalahan itu dengan mudah sekali. Contoh saya tuan-tuan, awal-awal dulu lah, sama-sama saya masih muda lagi. Sekarang muda lagi, boleh lagi pun cuma orang kata minkat kan.
Saya mengadu bulan puasa. Ya Allah, aku kata apa ni? Orang kahwin. Macam mana ni? Kan? Mengadu Allah. Kejap je, apa raya? Apa? Apa raya? Lepas tu, tapi tak ada lah tu. Kenal tu, apa tu kahwin. Saya tawassul dengan hadis. Tiga jenis manusia yang mana Allah akan tolong. Pertama, orang yang nak kahwin, dia mengadu kepada Allah, maka boleh kahwin. Betul. Yang kedua, orang yang hendak berjuang di jalan Allah, tapi nak beli pedang, nak beli senjata, tak ada. Baju besi tak ada, pun Allah akan tolong dia, tuan. Dia nak berjihad kepada Allah. Sebab ada dalam surah Nisa, dia nak berjihad kepada Allah, tapi apa pun tak ada, maka tak boleh ikutlah. Sebab nak berjihad pun ada semua juga peralatan. Maka menang ni, maka Allah tahu niat. Dan yang ketiganya hamba. Macam saya kata tadi, hamba dia ada lelaki kan, dia nak merdekakan diri dia, maka dia ada satu dia panggil hamba mukadib. Maknanya dia cakap kepada tuan dia kata, wahai tuanku, hamba ni nak merdekakan diri. Berapa kos merdekakan diri? Bayar 3,000 lah. Jadi kau boleh juga kerja sana kerja, tapi bayar dalam 3,000 tak boleh. Sebab itu pertama ni kan bayar 1,000 dinar, 1,000 dinar. Tu 15,000 kan. 1,000 dinar. Ataupun 500 dinar. Maka dia bayar sikit-sikit. Dia bayar sikit-sikit, maka Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia sehingga dia dapat memenuhi amount tu, maka dia bayar kepada tuan dia, dia menjadi seorang yang merdeka. 3 benda. Okey, saya cerita soalan lah. Betul saya ada kahwin lagi. Saya pasal cakap tak apa minta maaf macam mana? Itu terpulang lah. Sebab dia soal perasaan. Dia soal perasaan. Dengan termasuk dia syarat cukup apa semua. Kita ada cara yang betul, kan? Macam tu. Cara yang betul untuk proses dia. Jangan buat cara tak betul, maksudnya tak beritahu. Itu akan menafikan hak sian. Dia tak ada pun. Baik, tuan-tuan. Itu yang kelima. Yang keenam pula, wallazina hum li amanatihim. Mereka yang mana dengan amanah. Dengan amanah mereka ni. Abang-abangan amanah mereka. Tak kira lah apa dia ni pun. Mereka dia ni memegang amanah. Wa ahdihim, dan perjanjian. Amanah lagi, janji lagi. Ra'un, betul-betul pelihara. Amanah jaga anak yatim, apa sajalah tuan-tuan. Ada perjanjiannya dengan amanahnya. Ra'un, asal daripada perkataan rakyat yang dijaga rakyat ni. Ra'i ini yang menjaga. Rakyat ni orang yang dijaga kita lah. Netizen. Itu perkataan dasar. Ra'un ni jaga amanah tu, jaga janji. Orang kata jangan ni, tahun ni saya beritahu amanah ni, jaga. Ni bukan tak jaga. Masuk ke dalam Facebook pula media habis. Jadi orang yang suruh kita jaga amanah kita tu, tak dah berapa lama. Tak boleh kan. Walaupun zaman-zaman sekarang ni kan sifat tu hampir terkikis dah, tapi kalau kita jaga tuan, dia amat besar di sisi Allah. Zaman sekarang kita mana yang mana tak jujur sama kan. Kita jaga ni, maka Allah kata, ni hamba aku yang betul. Nanti kita bangkit akhirat nanti, Allah kata, mana hamba aku yang tidak haluk? Kan? Ikut. Mana hamba aku yang tidak haluk? Kat mana tu kan? Akhir surah Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, pun ada 8. Akhir surah Furqan. Tengok-tengok. Apa juga ni haluk penyakit obat dia pun ada 8 juga. Nanti kan penyakit kita yang ada lagi PM. Tak ada sebut. Tuan-tuan nak benarkan kita ambil pukul 10 ke pukul 11. Biasa saya boleh ada penanda alas TV. Tuan-tuan ingat kan? Tuan muazzin yang kena azan, kita kena berhenti tuan-tuan nak ambil pukul 11. Ada esok kerja lagi. Naik kalau esok hari Sabtu, subuh kita subuh Jumaat, insyaAllah. Subuh macam Jumaat, insyaAllah tuan-tuan. Saya sangat semangat untuk kita berkongsi sama tuan-tuan. Baik, kita pergi lagi.
Dan yang ketujuh, walladzina hum syahadatihim qaimun, dan mereka ni dengan kesaksian mereka. Macam dia ternampak sesuatu, lepas tu adalah dia perbincangan di situ, maka dia menjadi saksi. Maka dengan saksi dia ni dia konsisten. Tak ada nampak, tak nampak, tak ada. Dia qaim ni berdiri tu ni. Saya kata saya nampak. Esok tadi, ya saya nampak. Lusa, ya. Sehinggalah tertegak kes tu. Tu. Ayat ni daripada syahadatul zur, saksi palsu itu sangat besar, dosa besar kan. Tapi kalau dia apa, buat dapat macam mana dia tangan pun, dah mata dia tengok macam tu dan dia tak beritahu. Itu yang nombor 7. Dan seterusnya yang terakhir tuan, kembali kepada solat juga tuan. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Tuan kita doa bersama. Saya pun juga kita jaga solat kita. Allah Akbar kan? Solat kita. Dan mereka ke atas solat mereka tu tak boleh, sentiasa mereka menjaga ni. Maksud menjaga ni kita menjaga kita dengan solat dia jaga. Okey, jaga alert masa waktu. Lepas tu di mana nak solat? Di rumah Allah. Saudara berjemaah. Lepas tu kita meraihkan daripada wudu lagi dengan segala syaratnya, hukumnya dan perkara-perkara yang membatalkannya. Dan itulah. Itu sudut zahiriah. Sudut batiniahnya adalah kita menjaga fokus kita, khusyuk kita kepada Allah. Itulah menjaga perjuangan kita kan. Allah. Dahsyat kan solat. Akhir kali dia kan solat, mula dengan solat, tutup dengan solat. Walladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Itu 8 nombor tadi kan. Dan duduk dalam surah Al-Ma'arij ayat 9 hingga ayat 32. Perbaiki yang tu insya-Allah. Baik. Kau berhenti. Ini satu penyakit. Dia ada 8 juga. Kan? Okay. Yang pertama tuan. Yang pertama ni memang Allah kata tu. Manusia kata Tuhan jadikan kita ni khuliqal insanu dha'ifa. Itu yang banyak kita dengar kan. Manusia ni dicipta dalam keadaan rumah sepi sebenarnya kan. Ya, satu. Yang kedua, khuliqal insanu min ajal. Manusia ni dicipta ni dalam keadaan perangai apa? Paling ribut. Ya. Tapi kalau tempat ni lain, tempat kita nak keluar, kita tunggu dalam kereta. Kalau kita buat batang pokok pun semua siap. Itulah ya. Kalau dia pergi pasar ke, bersama pasangan ke, dia pergi setengah jam dah lah. Setengah jam kali 10. Maknanya 5 jam. Itu tak boleh ajar lah tu. Balik akhir. Balik nak kata solat ni, Johor dah. Tapi cakap dia hidup. Itu indah berpasangan ni. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, innahu kana zaluman jahula. Sasa kita. Itu ni zalim. Zalim mana kita buat benda tak kena tempat dia. Zalim. Jahula ni patut tahu, tak tahu. Patutnya kita tahu. Bukan makan nasi, tugas makan nasi. Nak makan beras boleh. Contoh. Boleh. Kamu rumah parti je. Makan nasi. Orang semua tahu makan nasi. Tiba-tiba nak makan beras. Itu jahil kan tu. Jahil ni adalah semua orang tahu sepatutnya kita boleh. Okey. Dan seterusnya, kanut ni sangat tidak bersyukur. Inna lisan ala rabbih la kanut. Kanut ni adalah sangat tak bersyukur. Pagi tak cukup. Dia nak apa sebenarnya kan? Tak boleh. Cukup dah dengan satu kan? Cukup dah dengan satu kan? Umur pun dah apa kan? Hari orang kan? Baik. Untuk yang kelima. Betul lagi. Saya pasal pagi pegang tuan punya cakap lah. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia ni, maksud saya sendiri, kepada harta sangat sayang. Macam tu tak? Ada soal Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia ni dengan harta sangat sayang. Itu melawan. Sebab apa? Hakum maklum kan? Hakum maklum. Pada harta kita ni ada hak yang maklum. Zakat, lisa'ili yang minta mati. So Allah menguji kita tu. Wal mahrum, orang yang mana teringatnya kan kita tolong. Itu yang keberapa?
Yang ketujuh, yang keenam pula innal insan. Ini yang paling common, paling biasa. Dalam surah Kahfi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia adalah paling banyak sekali membantah, sebab tak kenal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kenapa tak buat macam ni? Itu saya di sekolah, kalau menjadi pengurusi kira guru, Allah. Biasanya kat sekolah dia ada makan jamu akhir tahun kan. Kenapa buat ini? Tadi nak pakai susah. Kat sini kenapa? Buat lagi. Kenapa? So buat ya tu kan. Banyak ni. So ni berkurangkan sikit kan. Itu kita ni sering berlaku pada Rasulullah pergi ketuk masing Nabi. Kenapa ni bangun tahajud semalam? Allah Nabi lah fikir macam tu. Rasulullah tertidur. Tertidur maknanya terlena. Rasulullah prihatin ini. Kita kena prihatin lagi kepada menantu, anak. Kena prihatin lagi walaupun mereka ada kehidupan kita sebagai dua ni. Rasulullah jaga lagi. Apa? Tak bangun. Ada dalam asbab dulu kita. Saya nak jawab sikit. Dengar macam mana Allah takdirkan tak bangun. Macam dia sebut macam dia Rasulullah. Kenapa dah dia jawab macam ni? Rasulullah pun berpaling, tak apalah dia jawab macam ni. Rasulullah tak jawab. Tapi tak sambil berpaling tu Rasulullah kata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni banyak sangat. Nanti kali jawab Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, tak tertidur, tak terbangun pula. Tak terbangun, macam tu jawab mana Allah nak tertidur. Jadi banyak kita latihkan diri kita supaya mengalir. Sangat baik. Siapa dia tuan-tuan, saya memang macam tu tuan-tuan. Ini satu tip daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana siapa dia bertikar lidah. Memang dia betul sebenarnya, memang dia betul. Tapi boleh kata kepatihan. Patih itu patih kan, kepetahan. Orang lawan tu bercakap, tak ada jalan ke dah gerak kan. Tak apalah kan. Kalau orang seseorang yang bertikar lidah dan dia memang betul, maka tak boleh mengalah. Allah sediakan dia satu orang bidadari hurul ain. Bagi siapa yang berdebat tapi dia tak ada nak gerakin, maka Allah jadikan dia bidadari 10 orang ataupun mana-mana dia ada pilih. Dia boleh. Saya suka macam tu tuan-tuan. Saya pernah tengok nama ni, tak apalah. Boleh bidadari saya. Pilih tuan-tuan, pilih. Saya suka macam tu tuan-tuan. Kalau saya tak dapat kat dunia ni, saya dapat di sana lah. Macam okey, last sekali lupa ni memang penyakit kita juga. Tapi lupa ni bagus juga. Lepas tu keazaman kita dalam determination kita kan agak lemah. Ini penyakit itu ada kita yang tahu. Pasal belum ke dunia lagi. Kalau kata akhirna ila Adam panasiya walam najid lahu azma. Azma kita buat sesuatu kena buat dengan 10% nak kuat. Boleh dua. Kita habis tu lupa biasa tak lupa dekat kita tak buat tak berazam. Kalau kita azam kuat kita sentiasa ada. Itu dia. Itu yang ke-8. Lupa dan azaman kita kuat tak kuat. Kita kena kuat azam. Istilah apa ni kuat azam kita, insya-Allah kita sentiasa ingatlah. Itu penyakit. Saya beritahu dengan cepat sikit tak perlu kita nak kejar ke waktu. Jadi betul betul ingat ada setiap ayat kita tuan-tuan nak refer balik. PN kita yang memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Tapi ada penawar dia insya-Allah. Jadi setakat ini dulu daripada ayat 19 hingga ayat 32 surah Al-Ma'arij. Satu lagi untuk kesambungan insya-Allah akan kita habiskan surah itu insya-Allah. Jadi setakat ini dulu ampun maaf tuan-tuan sekali sekiranya ada terlanjur lepas kata-kata
bukanlah untuk apa-apa pun, hanya untuk saya tengok, kadang-kadang saya macam laju sikit, saya shocking sikit dengan kata-kata yang boleh segar balik. Saya buat macam itulah. Biasa pendidik kita tahu kan audiens dia. Jadi itu saja, insya-Allah semoga dapat manfaat kita semua, manfaat yang maksimal daripada kita Allah yang mana Allah amanahkan kepada saya untuk sampaikan khusus bersama dengan tuan-tuan. Aku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab.